Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Ustaz hormati, barisan guru-guru seterusnya ahli jawatan kuasa PIBG, para ibu bapa seterusnya yang paling Ustaz rindu, anak-anak baru SAM Pasir Panjang, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 1 bagi tahun 2021. Ustaz mewakili barisan pentadbir terlebih dahulu merafakkan ucapan alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini akhirnya dapat juga Ustaz mengungkapkan sedikit bicara kepada anak-anak baru, pelajar-pelajar tingkatan 1 di Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang, dan mudah-mudahan anak-anak yang telah hadir dapat bersama-sama menjadi warga baru di Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang ini, bersama-sama menggamit kejayaan sebagaimana abang-abang dan kakak-kakak yang lalu. Sebenarnya kepada pelajar-pelajar yang baru, tidak ramai pelajar-pelajar yang berjaya terpilih untuk menuntut di tingkatan 1 di Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang ini. Walaupun Ustaz perhatikan ramai yang berminat dan ramai lagi yang sedang menunggu rayuan untuk dipilih supaya dapat menuntut ilmu di Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang, tetapi memandangkan tempat yang disediakan di sekolah ini tidak terlalu banyak, hanya 3 kelas sahaja, dan mungkin sekiranya satu bilik darjah dapat menampung murid kira-kira 35 ataupun 36 pelajar, bermaksud Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang mampu menerima pelajar kira-kira seramai 110 orang, insya-Allah. Jadi kepada pelajar-pelajar yang telah terpilih, Ustaz mewakili warga Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang mengucapkan tahniah. Mudah-mudahan pelajar-pelajar bergembira dapat belajar di sekolah ini. Bagi pelajar-pelajar baru, setelah pelajar-pelajar menjejakkan kaki di sekolah menengah, terdapat sedikit perbezaan. Jadi Ustaz mengharapkan pelajar-pelajar tidak takut, tidak gerun, gementar, ya. Sebenarnya sama sahaja. Sebelum ini pelajar-pelajar pun belajar di sekolah agama, cuma berada di Sekolah Rendah Agama ataupun SRA. Sekarang pelajar-pelajar berada di Sekolah Agama Menengah. Nama masih sama, ada perkataan agama, cuma beza dahulu pelajar berada di sekolah rendah, sekarang pelajar berada di sekolah menengah. Di sekolah menengah, pelajar-pelajar, Ustaz boleh katakan pelajar-pelajar berada di madrasah ataupun sekolah pondok. Cuma proses pembelajaran pada hari ini lebih moden berbanding dengan proses pembelajaran pondok pada suatu ketika dahulu. Sama seperti juga pelajar-pelajar yang berada, sekiranya rakan-rakan pelajar berada di SMK, di sekolah-sekolah lain, cuma membezakan adalah mata pelajaran yang ditawarkan di Sekolah Agama Menengah sedikit berbeza, iaitu bagi mata pelajaran pendidikan Islam, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memilih mata pelajaran Lughah Al-Arabiyah Mu'asirah, Syariah dan juga Usuluddin, yang semuanya diajar menggunakan bahasa Arab. Tetapi pelajar-pelajar tingkatan 1 jangan takut, sebab bahasa-bahasa ataupun ayat yang digunakan
masih lagi menggunakan tahap yang rendah dan juga sederhana. Bagi ustaz yang baru mengajar bahasa Arab ataupun lughah Arabiah Mu'asirah, berpendapat sangat mudah untuk pelajar-pelajar mengikuti mata pelajaran tersebut. Jadi ustaz mengharapkan pelajar-pelajar jangan takut, jangan rasa seram, gemetar dan pelbagai lagi. Seronok, sangat seronok. Yang kedua, perbezaan yang ketara apabila pelajar-pelajar berada di sekolah menengah adalah pelajar mula menulis menggunakan pen. Jika dahulu di sekolah rendah, sama ada di sekolah kebangsaan ataupun di sekolah rendah agama, pelajar-pelajar masih lagi banyak menggunakan pensil sebagai alat tulis. Ini perbezaan yang ketara. Namun ada pelajaran-pelajaran tertentu yang masih lagi membolehkan pelajar-pelajar menggunakan pensil, seperti untuk melukis graf dalam mata pelajaran geografi, untuk membuat hasil seni dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, ataupun untuk menulis makna-makna perkataan yang sukar, masih lagi menggunakan alat tulis pensil. Jadi insya-Allah pelajar-pelajar akan melalui proses transisi ataupun hijrah daripada sekolah rendah ke sekolah menengah secara perlahan-lahan, ya, insya-Allah. Jadi pelajar-pelajar jangan rasa gemetar sangat, takutnya apabila belajar di sekolah agama menengah. Yang ketiga, pelajar-pelajar seronok belajar di sekolah agama menengah Pasir Panjang ini ialah kita melaksanakan pelbagai aktiviti yang sangat seronok. Ada aktiviti di dalam bilik kelas yang kita namakan proses pembelajaran ataupun PDPC. Ya, kita di Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang, kami ada guru-guru inovatif, guru yang kreatif, ya. Ada subjek yang disampaikan menggunakan kaedah nyanyian dan pelbagai. Dan yang kedua, di luar bilik kelas kita ada aktiviti unit hal ehwal murid yang nanti akan diterangkan oleh penolong kanan hal ehwal murid, ya. Aktiviti seperti sahsiah unggul murid, program usrah di dalam aktiviti badan dakwah dan rohani, kita ada aktiviti surau dan macam-macam lagi. Bermula seawal pagi pelajar-pelajar mula melangkah kaki ke sekolah. Bermulalah aktiviti-aktiviti sekolah dari 3 unit yang besar, ya, unit kurikulum, unit hal ehwal murid, unit koko, ya. Pelajar-pelajar akan mula mengikuti aktiviti tersebut secara perlahan-lahan. Contohnya, seawal pagi pelajar-pelajar mula masuk ke pagar sekolah. Setelah pelajar-pelajar meletak beg di kelas masing-masing, pelajar-pelajar akan duduk perhimpunan, kita akan membaca Al-Quran secara beramai-ramai, ya, satu hari satu muka surat dari hari Isnin sehinggalah hari Khamis. Program tersebut kita namakan program Iqra Fajar. Mudah-mudahan, ya, program tersebut yang disusun oleh unit Badar ataupun Badan Dakwah dan Rohani mampu menyuntik ataupun mendekatkan semua warga Sampipi untuk aktiviti kerohanian, insya-Allah. Seterusnya, kita ada program sedekah subuh. Ada 1 tabung disediakan di tapak dataran perhimpunan dan pelajar-pelajar bersedekahlah mengikut kemampuan, 10 sen, 5 sen dan seumpamanya. Mudah-mudahan dengan keberkatan program tersebut pelajar-pelajar akan mendapat doa daripada para malaikat, insya-Allah. Setelah itu pelajar-pelajar akan mengikuti proses PDPC di dalam kelas. Pada waktu rehat pada pukul 10 pagi hingga 10.30 pagi, pelajar dibenarkan untuk berehat di kantin. Kemudian ada program jalinan sekiranya pelajar ada masa untuk menunaikan solat duha di surau. Dan setelah itu, habis waktu rehat, pelajar mengikuti proses pembelajaran di kelas sehingga pada pukul 2 petang. Setelah itu tamat, pelajar-pelajar akan diminta untuk solat zuhur berjamaah. Jadi proses-proses tersebut sangat seronok pelajar-pelajar. Sebelah petang
diisi pula oleh aktiviti yang pelbagai. Unit kurikulum kadang-kala mengambil kesempatan untuk membuat aktiviti latihan kepada pelajar seperti petang, bola sepak, bola jaring dan pelbagai lagi. Jadi semua aktiviti tersebut Ustaz yakin pelajar-pelajar tingkatan 1 telah pun mengikuti aktiviti-aktiviti tersebut sewaktu berada di sekolah rendah dahulu. Cuma sekarang pelajar-pelajar berada di sekolah menengah, maka aktiviti tersebut sesuai dengan kedewasaan pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar sepintas selalu berkenaan dengan kedudukan Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang dari segi pencapaian. Suka Ustaz menyatakan di sini bahawa Sekolah Agama Pasir Panjang ini antara sekolah yang mempunyai pelbagai kejayaan dan pencapaian bagi tahun-tahun sebelum ini. Merujuk kepada pencapaian SPM, SMA, untuk makluman semua pelajar-pelajar, keputusan yang telah dicapai oleh pelajar-pelajar di Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang hampir keseluruhan setiap tahun mencapai kenaikan dan peningkatan. Jadi Ustaz ingin menyampaikan berita gembira ini, berkongsi cerita gembira ini kepada pelajar-pelajar baru sebagai anak-anak bongsu warga Sam Pasir Panjang untuk berkongsi kegembiraan. Dan mudah-mudahan di peringkat negeri, insya-Allah keputusan SPM pada masa-masa yang mendatang, Ustaz mengharapkan kita tetap memberi saingan yang hebat, dan Ustaz membayangkan ada ketikanya nanti insya-Allah pencapaian keputusan peperiksaan SPM, PT3, SMA dan lain-lain akan menduduki tempat yang teratas insya-Allah. Untuk akhirnya kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 selaku anak bongsu warga baru Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang, Ustaz mengharapkan supaya pelajar-pelajar merasa seronok, gembira semasa menuntut ilmu di Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang. Ustaz sebutkan tadi, Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang adalah warisan daripada datuk nenek kita dahulu. Diwujudkan sekolah ini untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh dan holistik kepada anak-anak di kawasan Pasir Panjang ini, dan Ustaz mengharapkan pelajar-pelajar rebut peluang ini supaya kita dapat meneruskan jariah pahala bagi usaha-usaha datuk nenek kita yang terdahulu. Yang kedua, harapan Ustaz, semoga pelajar-pelajar baru tingkatan 1 ini menyemai azam dan cita-cita supaya dapat bersama-sama bagi pelajar-pelajar yang sedia ada di sekolah ini untuk mencipta kejayaan demi kejayaan dalam semua perkara. Dalam keputusan peperiksaan, pelajar bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang terbaik. Dalam kehadiran, pelajar-pelajar bersungguh-sungguh untuk mengekalkan kehadiran 100% ke sekolah. Dalam aktiviti co-curriculum, pelajar-pelajar turut menyumbangkan pingat dalam aktiviti yang dipertandingkan. Untuk makluman pelajar-pelajar, tagline ataupun moto bagi Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang adalah Sampipi Juara. Bermaksud dalam semua aktiviti co-curriculum, aktiviti hal ehwal murid dan aktiviti co-curriculum, Ustaz mengharapkan pelajar-pelajar tingkatan 1 menyemat semangat untuk mencipta nama ataupun tempat yang kita namakan sebagai juara, insya-Allah. Akhirnya pelajar-pelajar yang Ustaz sayangi, Ustaz rindui, semoga suatu ketika nanti kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam pelbagai aktiviti-aktiviti, dan insya-Allah banyak perkara lagi yang ingin Ustaz kongsikan, kegembiraan, pencapaian yang telah pun diraih oleh warga Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang, dan insya-Allah pelajar-pelajar sentiasa berada di dalam keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.